Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Faiz Syahirah Nizam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalu-alukan kehadiran pengasas dan ketua pegawai eksekutif CEO SpaceX Elon Musk ke Malaysia. Dalam pertemuan secara maya, Datuk Seri Anwar turut mengalu-alukan minat dan keputusan pelaburan syarikat SpaceX di negara ini. Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan perbincangan itu turut menyentuh penyertaan SpaceX dalam perkhidmatan satelit Starlink. Penyertaan berkenaan dapat menyumbang kepada capaian internet yang lebih pantas dan meluas, terutama di kawasan pedalaman. Inisiatif tersebut dijangka meningkatkan keupayaan dan kesejahteraan rakyat, khusus dalam bidang pendidikan dan potensi teknologi pertanian serta penjanaan pendapatan. Ekonomi digital dan ekonomi hijau antara fokus utama mesyuarat Suruhanjaya ke-7 Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP berlangsung di Auckland, New Zealand bermula esok. Mesyuarat turut membincangkan integrasi lebih kukuh bagi perusahaan kecil dan sederhana dalam rantaian bekalan global. Bakal mengetuai delegasi negara, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. MITI katanya mahu memastikan manfaat daripada CPTPP turut dinikmati rakyat dan perniagaan Malaysia, khususnya PKS. Mesyuarat akan turut menyaksikan penyertaan United Kingdom sebagai anggota ke-12 serta penguatkuasaan perjanjian bagi Chile dan Brunei Darussalam. Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD telah memulakan siasatan terhadap dakwaan insiden penggodaman laman sesawang misi rakyat milik syarikat bangsa bertauhid Sendirian Berhad. Laporan berkaitan insiden ketulisan itu didakwa dimuat naik seorang penggodam dalam laman sesawang Bridge Forums dan aplikasi Telegram pada 3 dan 4 Julai lepas. JPDP menerusi kenyataan memaklumkan ia susulan laporan dibuat pihak MyCert Cyber Security Malaysia CSM pada 4 Julai lalu kepada JPKD. Jabatan itu telah menghubungi syarikat terbabit pada hari sama untuk mendapatkan pengesahan berkenaan insiden dan sampel data yang terlibat. Selain memanggil pengasas laman sesawang misi rakyat hadir ke JPDP untuk prosedur rakaman percakapan. Ia bagi mengenal pasti sekiranya berlaku sebarang pelanggaran di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kini dalam perancangan menyiapkan kajian imbang inisiatif program Rahmah. Ia bagi meneliti keberkesanannya kepada rakyat untuk jangka masa panjang. Menurut Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan KPDN Ahmad Rizal Khalid, setakat ini inisiatif di bawah payung Rahmah terutama menerusi jualan Rahmah mendapat sambutan yang menggalakkan. Berikutan ia mampu menstabilkan kos sara hidup rakyat. Setakat 30 Jun lalu, jualan Rahmah telah mencatat jualan sebanyak RM99 juta sejak ianya dilancarkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC membuka siasatan baharu terhadap dakwaan jenayah perang di Sudan. Ia berikutan kebimbangan besar terhadap keganasan yang semakin meningkat. Pengumuman itu dibuat Ketua Pendakwa Raya Karim Khan kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC. Ia susulan selepas 3 bulan perang antara general yang bertelagah menjerumuskan negara Timur Laut Afrika itu dalam keadaan huru-hara. ICC sebelum ini menyiasat jenayah di wilayah Darfur, Sudan sejak 2005 selepas UNSC dan Mahkamah di The Hague, Belanda mendakwa bekas pemimpin Omar al-Bashir dengan kesalahan pembunuhan beramai-ramai. Keadaan bertambah teruk dalam pertempuran baru-baru ini dengan pegawai tertinggi PBB di Sudan menyeru pihak yang bertelagah untuk menghadapi accountability. Kira-kira 3,000 orang terbunuh dan 3 juta kehilangan tempat tinggal sejak pertempuran berlaku. Baik, sekian berita semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.